Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambut Maulidur Rasul. Di mana-mana pun kita pergi, kita akan dengar orang akan menyambut Maulidur Rasul. Ada yang buat di istana, ada yang buat di masjid, ada yang buat di surau, ada yang buat di madrasah, ada yang buat di rumah masing-masing, tuan-tuan. Kenapa? Sebab cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, kita dah merdeka 66 tahun. Alhamdulillah, kita ingat sebab baru saja menyambut hari kemerdekaan. Kalau ikutkan nak buat apa sambut, kita dah merdeka, cukuplah. Mana pernah berlaku pembukaan kota Mekah. Nabi sambut pembukaan kota Mekah tu hari Nabi masuk. Tapi setiap tahun selepas itu Nabi tak pernah membuat hari sambutan pembukaan kota Mekah. Tak pernah. Tak pernah. Tapi kita sambut sebab zaman dah berubah. Zaman sekarang anak-anak muda kita dah mula sibuk dengan gadget. Anak-anak muda kita dah sibuk dengan kelab-kelab malam. Anak-anak muda kita sudah mula sibuk dengan apa? Dengan perkara-perkara maksiat. Hiburan dekat Kuala Lumpur yang dipanggil Blackpink. Nak masuk Blackpink ni, tuan-tuan, bayar, bukan masuk free. Tak masuk free, tuan-tuan. Mereka datang Malaysia ni semua ditanggung penuh, first class. Datang orang beli macam ni tiket, sold out. Buatlah apa-apa program hiburan, semua berbayar, penuh stadium, penuh dewan. Sebab apa? Maksiat. Mereka boleh, mereka nak. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita berdiam diri, tak sambut Maulidur Rasul, tak ingatkan Nabi Muhammad, mereka akan lebih kenal Blackpink daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita sambut hari kemerdekaan, nak ingatkan mereka, untung kita hari ini alhamdulillah dapat merdeka. Atuk saya orang yang antara terlibat dengan kemerdekaan negara. Dia bukan orang besar, tuan-tuan, orang kecil. Tetapi sumbangan almarhum dengan kawan-kawan dia cukup besar. Masa zaman kami kecil-kecil, dia selalu cerita macam mana keadaan dia menghadapi komunis. Atuk saya ni orang Alor Gajah. Payah Datuk. Nenek saya orang Melekik. Kedua-dua mereka dikuburkan dekat Alor Gajah. Payah Datuk. Arwah ayah saya dikuburkan dekat masjid Alor Gajah atas tu. Dekat tepi jalan. Tepi highway tu. Cabang 4. Payah Datuk tu. Arwah ayah balik kampung. Dia orang Kelantan. Balik bercuti rumah mak. Sebab masa tu atuk tak sihat. Tengok. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang ajal ni, arwah ayah datang ziarah atuk. Tapi yang meninggalnya ayah. Atuk hidup selepas itu 5 tahun pula baru meninggal dunia. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia cerita bagaimana dia nak merdekakan Malaysia ni dulu. Zaman komunis, sebelum itu zaman penjajah. Masa tu nenek tak boleh baca, tak boleh baca Quran, tak boleh langsung baca apa, tak boleh langsung nak baca ni tulisan Rumi pun tak reti sebab hidup zaman Jepun. Kawan-kawan nenek ramai kena rogol. Tapi nenek alhamdulillah selamat sebab dia pandai lari sana lari sini dan nenek tak berapa cantik sangat. Tu nenek cakap dia tak berapa cantik, tu sebab tak Jepun tak mau sentuh. Tapi zaman dulu cantik sikit kena terus. Dia rogol dan bunuh, bukan rogol saja. Ni Jepun punya jahat. Cuba kita sambut hari kemerdekaan sebab nak ingatkan anak-anak bangsa kita, ingatlah kita dah merdeka. Tengok apa berlaku kat Palestin. Tak merdeka-deka. Tak merdeka daripada tahun 1946 sampai sekarang tak merdeka. Bahkan makin teruk daripada apa yang berlaku. Itu dinamakan penjara terbesar dunia.
Orang Palestin, Gaza tak boleh keluar daripada Gaza. Gaza, tak, orang luar nak masuk Gaza tak boleh. Itulah penjara paling besar dunia, tuan-tuan. Bom jatuh ikut sempat. Itu kemerdekaan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kita sambut Maulidur Rasul ni untuk apa? Nak ingatkan kepada anak-anak kita, siapakah Rasulullah SAW? Tambah pula kita berada di zaman fitnah. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, sepotong hadis Nabi tetapi memberi impak yang besar kepada kita untuk mengingati Nabi Muhammad SAW. Kerana ia juga merupakan salah satu daripada cinta kita kepada Rasul. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atammi min atamil Madinah. Suatu hari Nabi panggil sahabat-sahabat. Panggil orang Madinah semua. Dan Nabi berada di tempat yang tinggi dalam kawasan Madinah. Bukit-bukit dekat Madinah. Madinah ni berbukit-bukit. Nabi duduk di tempat yang tinggi. Lantas Nabi pun berkata, hal tarawna ma araun? Kamu nampak tak apa aku nampak? Of course lah, tuan-tuan. Tak ada orang nampak masa tu. Tak ada orang nampak. Sebab Nabi nak bagi gambaran. Kau tahu tak? Kau nampak tak apa aku nampak sekarang ni? Sahabat pun cakap, ya Rasulullah, kami tak nampak. Kami tak nampak, ya Rasulullah. Lantas Nabi pun cakap, inni la'aral fitan taqa'un khilala buyutikum mawaqi'al qatar. Sekarang ni aku berada dekat atas bukit, aku nampak fitnah sedang jatuh di atas rumah-rumah kamu bagaikan hujan yang turun. Allah Rabbi, tuan-tuan. Nabi cakap ni 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. Benda ni sedang berlaku kat kita sekarang. Tengok, Nabi tak pernah menipu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah cakap ikut nafsu. Nabi cakap semuanya wahyu Allah Azza wa Jalla. Inni la'aral fitan tanzilu minas sama' hatta tatakhallala buyutikum. Wa baina buyutikum. Kama yatakhallalul matar kullu makanin farih. Hujan apa ni? Fitnah tu turun atas gunung, atas rumah-rumah kamu. Tidak ada satu kawasan yang tidak kena. Seakan-akan hujan jatuh, turun dengan lebatnya, tidak ada tempat yang tak basah. Semua basah. Kalau lubang bocor, kalau atap bocor, dia masuk air itu celah rumah. Sampai menitik, kena kita punya kapet dan sebagainya. Sampai peringkat tu dikatakan oleh Nabi SAW. Faman ta'kulul akhdar wal yabis. Wal fitanu ta'kulul akhdar wal yabis. Ingat, kata Nabi, fitnah itu dia akan makan semua yang hijau dan juga yang kering. Maknanya, orang muda kena, orang tua pun kena. Nabi samakan akhdar dengan yabis, orang muda dengan orang tua. Semua kena. Fitnah itu kena pada semua. Orang tua kena, orang muda kena. Orang kaya kena, orang miskin kena. Pemimpin kena, rakyat kena. Tengok, Allah, Nabi tunjuk contoh cantik. Fitanu taj'alul halimu hayran la yadri ainal haq. Sampaikan kita ni tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Ini dalam bab akidah. Baru ni Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Melaka kata. Sampai peringkat datang kumpulan-kumpulan baru bawa datang akidah-akidah baru pula. Yang peliknya ada yang percaya tu dan tak tahan, tuan-tuan. Yang samakan Nabi Muhammad dengan Allah, Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dengan tafsiran yang sangat mudah. Mana boleh bang? Tengok. Dia orang buat sekarang. Confused. Tengok orang tu sikit, dia boleh masak ikan pakai apa? Pakai tangan. Kena kuali panas, tak ada tak apa. Oh, ini wali Allah. Tu dan wali Allah, tuan-tuan. Dia bukan wali Allah, dia wali anak dia. Kita pula pengikut. Yang masalahnya pengikut ramai. Tu baru ni saya jumpa bekas ketua hakim negara, tuan-tuan. Bekas ketua hakim negara.
Dia kata, Ustaz, sekarang ni orang nak cari jalan macam mana nak jatuhkan Islam. Tu je. Contoh, kes Ayah Pin. Yang ikut dia orang pandai. Bukan orang tak pandai. Ayah Pin. Walaupun Ayah Pin, Ayah Pin dah tak ada dah. Tapi pengikut ada lagi. Dah kena tangkap dah. Masuk dalam mahkamah. Di-charge dalam mahkamah syariah. Tuan-tuan tahu apa orang tu buat? Dia di-charge di bawah mahkamah syariah. Bila di bawah mahkamah syariah, itu untuk orang Islam je. Orang bukan Islam tak boleh masuk mahkamah syariah. Betul tak? Katakan Amoy dengan Asing bercerai. Boleh tak dia masuk dalam mahkamah syariah? Tak boleh sebab dia bukan Islam. Masuk civil lah. Bang, tahu tak apa orang tu buat? Dia ni pengikut kanan Ayah Pin. Tiba-tiba dia minta nak pergi ke mahkamah civil. Tak nak duduk di bawah mahkamah syariah. Orang kata tak boleh. Ini kes mahkamah syariah. Okey? Kalau macam tu, aku keluar daripada Islam. Murtad masa tu nak masuk mahkamah civil punya pasal. Tuan-tuan, tengok. Jangan main-main. Bukan orang tak cerdik. Orang pandai. Tapi tuan-tuan, hidayah milik Allah. Allah boleh ambil. Allah boleh bagi hidayah ni. Oleh sebab itu, tuan-tuan, fitnah berhati-hati. Dan apa fitnah yang Nabi suruh kita hati-hati? Ini yang saya nak bincang pada tuan-tuan perempuan agar kita sama-sama ambil intipati daripada kalam Nabi Muhammad yang kita sayang, yang kita kata cinta awal dan akhir. Kau sayang dia, kau kena pegang ni. Ni kita kata sayang Nabi, tapi apa bukti kita sayang Nabi? Tak ada. Setakat pakai jubah, tuan-tuan. Saya bawa balik dari Kuwait, mesyuarat dekat Kuwait. Orang Arab pakai jubah. Pakai jubah. Masuk kelab malam. Tuh. Masuk kelab malam biasa ya. Pakai tasbih. Pegang tasbih. Oh, depan kita pakai tasbih, masuk. Sebab tasbih tu dia sebahagian macam pen. Kita ni kalau pergi mana-mana pakai pen. Dia orang mesti ada tasbih kat tangan. Sekarang dah makin kurang dah. Tu dulu kalau nak bagi gift, pergilah mana-mana pun dia akan bagi pen, dalam tu ada tasbih. Pen, tasbih. Kita, dia bagi pen, dalam tu ada keychain untuk letak kunci kan. Dia orang tak. Dia tak bagi keychain. Dia bagi tasbih. Tasbih cantik-cantik. Berkilat lah sana sini. Dia pegang. Memang dia orang kaya-kaya kan, dia orang akan pegang. Tangan gerak. Masuk kelam malam. Nari mingga malu. Bangun macam tu pusing. Tu bukan nasyid. Itu nyanyi. Orang Arab, itu pakaian dia. Kita Alhamdulillah pakai jubah sebab menutup aurat dan ikut sunnah Nabi. Nabi pakai jubah. Jadi kita ikut Nabi pakai jubah, dapat sunnah Nabi. Haji pakai baju jubah, sunnah Nabi. Saya pakai baju Melayu, sunnah Nabi. Orang kata, Ustaz, bila Nabi pakai baju Melayu? Saya pakai baju Melayu sebab ia tutup aurat. Semua pakaian yang menutup aurat adalah sunnah Nabi dan arahan Al-Quran. Itulah sunnah Nabi. Very simple. Sunnah Nabi ni luas. Budak-budak muda yang datang jumpa, yang jumpa kita dekat mana-mana tu, jumpa dekat bandar Melaka, bergambar, bukan pakai jubah, pakai baju Melayu. Dia orang pakai baju ni. Apa? Nak sebut pun segan tau. We love a girl. Cinta perempuan. Tulis tu, love perempuan lagi. Tapi bergambar dengan ustaz. Okey. Tuan-tuan, nak bagi tahu, dia orang tutup aurat. Tapi pakaian dia lain sikit. Seluar jin ke apa ke, tak penting. Yang penting, dia minat kepada agama. So, kita begitu juga. Cinta Nabi ni bukan hanya pada pakaian. Pakaian ni kita ikut pada niat kita. Kita pakai baju, niat nak cantik macam Nabi, dapat pahala. Kita pakai jubah, nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Pakai syurban, nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Pakai songkok sebab nak tutup kepala macam Nabi, dapat pahala. Semua dapat pahala. Hatta polis, baru ni ada orang kata, Ustaz, ni PDRM, orang besar PDRM. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang saya confuse juga, Ustaz. Ada orang kata bila kita pakai baju uniform polis ni, ada pangkat apa semua, dia kata ini semua ni barat, bukan Islam punya. Kita bukan ikut sunnah Nabi. Bang, inilah sunnah Nabi juga. Nabi bila nak pergi perang, Nabi ada baju dia. Baju besi dinamakan. Itulah pakaian Nabi ketika perang. Nabi tak pakai jubah masa perang. Tak ada riwayat Nabi pergi perang, pakai jubah. Tak pernah. Nabi pakai baju besi.
Nabi pergi perang, Nabi pakai pedang paling elok. Nabi punya panah paling elok. Kuda, Nabi paling laju. Maknanya, pakaian, uniform, polis, custom, immigration juga dikira pakaian sunnah apabila mereka menutup aurat untuk tujuan-tujuan kebaikan. Tengok, cantik ni Islam. Jadi apa yang Nabi pesan? Ni Nabi pesan. Fitnah-fitnah yang dimaksudkan itu, kata Nabi, yataqarabuz zaman. Kamu akan melihat masa itu makin pendek. Hidup kita ni makin laju. Sedar-sedar, ya Allah. Rupanya dah masuk tahun 2023. Dah nak habis dah. Nak masuk 2024. Saya rasa saya baru je mesyuarat KPI di UKM tu tahun 2023. Rupanya dah settle. Saya baru cek KPI anak-anak buah saya, staff-staff saya kat bawah UKM tu. Saya tengok lah, semua dah settle. Tunggu nak buat, kena fikir ni, kena buat bengkel untuk tahun 2024. Saya termenung dengan kawan-kawan. Saya kata, ya Allah, cepatnya masa berlalu. Ya Allah. Tengok Allah cari. Umur makin tua, tapi apa sumbangan aku? Nak banding dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i umurnya tak lebih 53 tahun, tuan-tuan. Tapi buku-buku Imam Syafi'i sampai hari ini diguna pakai oleh semua mufti seluruh dunia dan pelajar-pelajar di universiti seluruh dunia. Kitab Imam Syafi'i. Antara Al-Um, Ar-Risalah, semua tu kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i. Sampai hari ini dibaca oleh ulama-ulama besar dunia. Umur pendek tetapi dia peninggalannya cukup banyak. Kita umur panjang tapi apa sumbangan kita? Na'udzubillah. Tu yang kita takut. Sebab Nabi kata apa? Yataqarabu zaman. Zaman makin pendek, makin pendek. Apabila kamu rasa makin pendek, itu tanda keberkatannya hilang. Tapi kalau katakan 1-24 jam, dia boleh buat semua. Kerjanya komplit. Kerjanya komplit. Lengkap. Pada masa yang sama, semayang 5 waktu, tak pernah tinggal. Oh, ini hebat, tuan-tuan. Saya jumpa dengan seorang KSU. Ketua Setiausaha sebuah kementerian. Pangkat dia turus. Antara 3-2 lah, gitu. Tapi dia ni dikira orang kanan. Tuan-tuan, walaupun dia ni orang besar dalam kerajaan, tak pernah tinggal semayang berjemaah 5 waktu. Dia akan pastikan solat berjemaah 5 waktu. Kalau sampai gereba dia tahulah, dekat azan dia masuk semayang, dia semayang-mayang, dia balik terus. Terus pergi mesyuarat. Tuan-tuan, sampai peringkat tu. Sampai peringkat tu. Sebab apa? Sebab dia rasa itulah masa yang paling dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia pegang jawatan, dia pegang kementerian, banyak masalah. Tuan-tuan, banyak masalah. Tapi bila dia rasa senang, bila dia duduk dalam masjid dan rumah Allah. Itu yang Allah kata, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang beriman, dia boleh hidupkan masjid dan rumah Allah ni. Iman kepada Allah dan hari kiamat. Dia tahu bahawa dia akan dibangkitkan. Bang, apa yang kita boleh bawa, tuan-tuan, di padang mahsyar? Itu Nabi kata ni. Fitnah ini, masa makin pendek, umur makin pendek, tiada keberkatan, sebab kita tak fikir, apa yang aku buat ni akan sampai di akhirat. Nabi sebut dah, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia untuk akhirat. Tuan-tuan nak kerja-kerjalah, dapat gaji besar, silakan. Nak berniaga kaya, silakan. Tapi jadikanlah untuk akhirat. Itu yang payah. Tuan-tuan, itu yang kita kena fikir. Ya Allah, apa yang aku tinggalkan? Tak ada. Kecuali amalan-amalan kita. Ni macam kita datang. Tuan-tuan jangan risau. Orang perempuan datang, lelaki datang. Kita duduk ni pun dah dapat pahala lah. Walaupun hanya maghrib isyak tak lama. Saya memang ceramah tak lama. Tapi yang penting saya nak sampaikan. Apa yang patut saya sampaikan? Saya takkan balik kosong. Saya akan bagi, tuan-tuan, apa yang patut saya sampaikan. Sebab apa? Sebab kita nak kejarkan akhirat. Kita tak tahu apa yang kita buat, tapi kita cuba buat yang terbaik. Baru-baru ni saya ke Sarawak, tuan-tuan. Forum Perdana Anjuran Kerajaan Negeri Sarawak.
Ya Allah tuan-tuan, Sarawak ni tuan-tuan, bukan macam Melaka. Sarawak ni, orang Islam dia, kalau ikutkan data, 29% sahaja. Ke 30%. Ni orang Islam dia. Tapi tuan-tuan, bayangkan forum hari tu, masjid sebesar-besarnya, penuh 2 tingkat di Sibu. Dalam kampung, penuh mari. Cuma saya nak ceritanya, masa saya dekat kapal terbang, on the way nak masuk dalam kapal terbang, kita sampai dekat kawasan menunggu tu kan ramai orang. Jadi ramai lah bergambar. Bila saya sampai, saya pula tak pakai mask. Selalunya kena saya pakai mask. Hari tu saya tak berapa selesa. Dia panas. So saya tak pakai. Bila tak pakai, bergambar. Tambah pula, gate tak buka lagi. Habis semua bergambar. Sebab masa tu adalah orang-orang yang kenal-kenal dia. Gambar. Last bergambar dengan geng-geng tabligh. Dia nak pergi buat tabligh. Nak buat apa nama. Dia pergi keluar di Sibu, dakwah di Sibu, kampung-kampung. Saya kata hebat, ramai geng-geng dia. Saya kata teruskanlah, saya tak mampu nak buat macam ni. Saya mampu pergi malam ni Sibu, esok pagi saya dah fly balik ke KL. Macam itulah saya. Saya kata you all teruskan, sebab saya tak mampu buat apa yang kamu buat. Sebab dakwah ni kena pecah-pecah. Kena macam-macam cara-cara, macam-macam cara dakwah ni tuan-tuan. Jadi saya masa tu, last kali nak masuk on the way tu, lepas gambar dengan orang tabligh, ada seorang bergambar. Ustaz, boleh saya bergambar? Dia panggil bukan saya, kami ke kita? Kami. Boleh kami bergambar? Kita tu, kita, orang, kamu. Kami sayang kita, orang Sibu. Aku sayang kamu semua, wahai orang Sibu. Kita, orang ni. Kami, saya. Boleh kami bergambar? Boleh. Bergambar. Gambar. Selfie. Lepas tu saya pun kata, dia tanya, malam ni mau ke mana ni Ustaz? Saya ada forum di Sibu. Masjid, alamak lupa nama masjid. Yang penting masjid lah. Saya sebut nama masjid tu, masa tu ingat. Dah habis dah, tak ingat lah. Habis masjid tu, saya kata, datanglah ramai-ramai ke masjid. Tahu tak dia jawab apa? Minta maaf Ustaz, saya bukan Islam. Oh, bukan Islam. Tak apa. Boleh tengok kat TV. RTM TV1. Ya, saya tengok dekat RTM TV1. Dia bukan Islam. Saya pun confused. Macam mana dia boleh kenal aku? Kadang-kadang, orang bukan Islam, dia memerhati. Dia nak tengok apa yang terbaik. Tambah-tambah geng-geng muda-muda ni, tuan-tuan. Itu sebabnya, kita nak kena buat sesuatu yang ada impak. Seorangnya orang tu dia masuk Islam. Saya doa dia masuk Islam. Masa dia salam dengan saya tu, saya kata, dalam hati saya doa, Allahumma hdihi ya Allah. Ya Allah, bagilah hidayah pada orang ni, ya Allah. Jadilah dia antara orang yang dapat hidayah sebagaimana orang Taif dapat hidayah dengan doa Nabi Muhammad SAW. Hari ni tuan-tuan masuk Taif, seorang kafir pun tidak ada berkat doa Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya, tuan-tuan, carilah keberkatan dalam hidup. Apa yang masuk Nabi kat sini, yataqarrabu zaman, masa itu pendek, tetapi kau kena ingat, kau kena buat sesuatu biar ada impak dia kepada kita bila kita buat sesuatu itu. Mana ada keberkatan. Kita walaupun sibuk, kita boleh sembahyang berjemaah di masjid. Walaupun sibuk, kerja pejabat kita siap. Walaupun sibuk, hubungan kita dengan masyarakat pun okey. Apa faedah kita sibuk tapi tak ada hubungan dengan masyarakat? Apa faedah tuan-tuan? Keberkatan Allah lagi. Apa faedah kita pangkat tinggi tapi kawan-kawan tidak ada? Itu tak ada berkah. Tak ada berkat sebab kamu tidak ada masa nak duduk dengan kawan-kawan kamu. Jadi kena gunakan masa yang ada untuk mencari keberkatan. Itu yang pertama kata Nabi SAW. Tadi saya sebelum sampai tadi, tuan-tuan, datang sini. Kebetulan ada sikit masa. Masa saya di antara jam lepas Zuhur sampai pukul 3.30, pukul 4.30. So keluar makan dengan family. Jadi tadi sembang dengan anak. Bila sembang dengan anak, rupanya anak saya dah tingkatan 5 ambil SPM. Dulu saya ingat dia kecil lagi. Saya pun tak sedar-sedar tengok dah besar dah budak ni. Tengok. Masa itu berlalu dengan pantas.
Sebab tadi dia sembang. Dan lah ada masa sejam sembang dengan dia. Lepas tu bawa dia, hantar dia main bola tampar apa semua. Tapi nak kata tuan-tuan, ya Allah, masa berlalu dengan begitu pantas. Benar kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, wayang kusul ilm wal amal. Yang kedua, Nabi SAW pesan, antara fitnah yang berlaku hari ini, ilmu makin berkurangan. Hari ini tuan-tuan dah tak sama. Dulu kalau tuan-tuan nak kenal atau nak membaca sesuatu, tuan-tuan kena beli buku. Beli buku. Contoh, nak faham tentang hari kiamat, tuan-tuan beli buku. Tuan-tuan nak nak belajar ataupun nak dengar ceramah, tuan-tuan kena datang ceramah. Kena datang kuliah. Sekarang tak. Sekarang YouTube, Facebook. Dan tuan-tuan kena ingat, yang dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube, TikTok, semua potong-potong. Dan orang akan dapat ilmu potong-potong juga. Itu sebab fitnah boleh berterabur. Kita cakap lain, dia cakap lain. Contoh, ada dan salah satu daripada ceramah saya, ada orang tanya hukum dalam kuliah. Saya mengajar kitab di Selangor dan wilayah. Dan juga Negeri Sembilan. Mengajar kitab halal dan haram dalam Islam. Jadi orang tanyalah, Ustaz, apa hukum ziarah kubur? Kita pada pagi raya. Kita pun jawablah. Asalnya Nabi tak benarkan ziarah kubur. Sebab hadis Nabi jelas. Kan? Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Tapi sekarang tidak. Kerana selepas itu, sambungan pada hadis itu, ala fazuruha. Sekarang tidak lagi. Sekarang boleh ziarah. Cuma bila ziarah, perlu ada adab-adab dia. Wah, dia potongnya, dia ambil. Nabi tak benarkan ziarah kubur. Stop situ je. Dah, tak pasal-pasal orang tanya saya. Ustaz, tak boleh ziarah kubur ke? Saya kata, siapa cakap? Memang kena ziarah kubur. Tapi kalau tidak, orang buat bakit tu buat apa? Nabi suruh ziarah bakit. Kubur bakit. Nabi suruh ziarah kubur Maklah dekat Mekah. Sebab apa? Sebab kita pergi ziarah nak ingatkan kematian. Tengok, ni pendek-pendek. Ilmu makin berkurangan. Nombor dua. Tanda ilmu makin berkurangan. Apabila Quran itu tak lagi dibaca dengan dalam isi kandungnya. Contoh, orang baca Quran. Kita baca Quran, tapi kita faham tak Quran tu? Bang, inilah peninggalan Nabi yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu bihima. Aku tinggalkan pada kamu, aku bukan tinggal harta. Aku tinggal dua benda je. Pertama, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bang, Quran tu, kita kena baca. Sebab apa kita kena baca Quran? Sebab Nabi suruh kita baca Quran agar di akhirat dapat syafaat Al-Quran. Fa innal Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran akan bagi syafaat kepada orang yang baca. Walaupun tuan-tuan baca ya takak fi qiraatih. Baca tu ya takak ni dia macam tersekat-sekat. Baca tu wa man yattaqillah tak apa tuan-tuan, jangan malu. Biar kita belajar. Mati tengah membaca Al-Quran lebih baik daripada mati sedang menghafal lagu-lagu K-pop. Oh, sekarang ni tuan-tuan, tengok TikTok. Yang tua pun main TikTok lagu K-pop. Geli aku tengok tuan-tuan. Apa yang jadi ni? Tuan-tuan, ni zaman. K-pop menyebarkan dakwah dia melalui lagu. Yahudi pula menyebarkan dia punya dakwah dia melalui produk-produk yang dia hantar. Kita je tak perasan. Itu sebabnya ilmu. Kita baca Quran untuk dapat syafaat satu. Nombor dua, untuk faham apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya kalau kita faham Quran betul-betul, kita boleh ajak orang masuk Islam.
Orang bukan Islam kadang-kadang ditanya, kenapa, apa beza agama Kristian dengan agama Islam? Tuan-tuan kena cerita tu berdasarkan apa yang ada dalam Quran. Ceritakan apa yang ada dalam surah Maryam. Islam tak pernah menolak agama Samawiyah. Tak pernah. Kita boleh makan sembelihan orang Yahudi. Kita boleh makan sembelihan orang Kristian. Tapi Yahudi dan Kristian yang original. Faham tak? Bukan tiba-tiba datang, saya Kristian. Tak boleh. Dia kalau guru saya cakap, Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti, tak boleh ambil daripada, tak boleh makan atau kahwin dengan perempuan Kristian atau Yahudi yang murtad. Macam mana murtad? Oh, dia asal Buddha, masuk Kristian. Tak boleh. Dia asal Buddha. Dia asal Yahudi. Dia asal Buddha. Dia masuk Yahudi. Tak boleh. Dia mesti keturunan dia adalah keturunan Yahudi yang asal. Baru boleh makan. Tu dipanggil kosher. Kalau tuan-tuan pergi UK, pergi US, dia ada chop kosher. Macam kita chop halal. Boleh makan. Kalau tidak ada lah makanan yang halal orang Islam punya. Tapi tuan-tuan sekarang tak ada masalah. Tuan-tuan pergi sana, Indian punya food cukup banyak. Orang Islam kita Pakistan punya. Kan? Kebab lah apa semua. Tadi tak ada isu. Jadi boleh makan apa yang kita boleh lihat orang Islam kita punya. Nak kahwin? Alhamdulillah. Kita orang Malaysia ramai lagi yang tak kahwin. Kahwinlah. Kan? Yang tak cukup seorang, ambil lah dua. Contoh. Itu nak ikut sangat. Itu sunnah tu semua nak ikut. Sorry kak, saja ni. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Ilmu. Quran dia cerita macam-macam perkara dalam tu. Sains ada, akidah ada, undang-undang ada, akhlak ada. Tapi kita tak pernah nak membaca dengan baik. Contoh ilmu. Mereka pertikaikan bahawa ilmu yang anak-anak kita belajar dekat sekolah menengah, sekolah rendah itu bukannya agama, ilmu Islam. Contoh, matematik. Belajar matematik ni bukan Islam punya. Bukan Islam punya, dia kata. Matematik ni bukan Islam punya. Siapa cakap? Dalam matematik lah, Al-Quran, dia cerita tentang matematik. Apabila Allah sebut dalam Quran, Lirijali nasibum, ayat faraid tu. Apa? Mana imam? Apa? Ayat faraid tu. Surah Nisa. Lupa. Lupa. Tak datang ayat tu. Kita bagi laluan azan, lepas ni kita sambung.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bila orang cakap bahawa matematik itu bukan dalam Islam, kita boleh jawab balik. Quran pun bagi tahu dalam surah An-Nisa yang kata Allah, yusikumullahu fi aulalikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Nak dapat anak lelaki punya bahagian, 2 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian. Macam mana nak kira 2 bahagian, 1 bahagian tu? Matematik. Kemudian dalam hadis, Nabi tafsirkan ayat min ba'di wasiyatin aw dain. Ada wasiat, bila dah nak orang tu mati, seseorang itu meninggal, jangan dia agih-agihkan harta sehinggalah wasiat dia dibayar, hutang dia dibayar. Jangan kalut nak bagi faraid. Wasiat setara tu. Berapa wasiat tu? 1/3 je. Macam mana nak kira 1/3 daripada harta 1 juta? Nilai harta 2 juta, nilai harta 3 juta. Macam mana nak kira 1/3? Matematik. Tengok, Islam tu hebat. Tu Quran tu bukan calang-calang. Tu ramai orang bukan Islam masuk Islam lepas baca Quran. Baca terjemahan Al-Quran. Impak dia besar, tuan-tuan. Percaya cakap saya. Malu kita kalau kita tak boleh nak menguasai apa yang ada dalam Quran. Tu sebab saya selalu nasihat anak-anak murid saya dekat UKM. Anak-anak murid saya ni ramai, kalau yang PJJ tu ramai daripada imam-imam. Ramai daripada bilal-bilal. Ramai daripada kaki tangan jabatan-jabatan agama Islam seluruh negara. Saya kata, kita bila bergelar ustaz, kita tak boleh tak faham ayat Quran. Tak kiralah awak usuluddin ke, awak syariah ke, awak dakwah ke, awak kena faham. Sebut jabatan agama, putus terus. Saya kata tak boleh, kena faham. Sebab apabila mufti-mufti ataupun orang jabatan agama, pengarah-pengarah jabatan agama, dia temu duga nak ambil kerja. Pengarah ni pula, dia ada ilmu. Kalau tak, dia tak jadi pengarah jabatan agama. Dia duduk. Cuba awak tafsirkan ayat ni. Kalau ada isu-isu negara kan, isu-isu negeri, isu-isu yang melibatkan Al-Quran. Cuba awak tafsir ayat ni. Apa pandangan awak terhadap isu ni? Oh, minta maaf. Datuk, saya usuluddin, saya bukan syariah. Oh, saya syariah, saya bukan usuluddin. Saya tak reti bab-bab tafsir. Mana boleh cakap macam tu? Awak kena belajar. Quran adalah asas kepada pelajar akidah. Usuluddin, pelajar Quran Sunnah, pelajar Arab dan Tamadun, pelajar usuluddin dan sebagainya. Semua tu asas. Tapi kalau kita tak buat, tuan-tuan, kitalah manusia paling rugi. Itu sebab saya selalu pesan. Saya garang, tuan-tuan. Dekat universiti, kat sini, dalam TV, tuan-tuan tak sama. Sebab saya mengajar usul fiqh. Usul fiqh ni subjek yang paling payah. Pergilah mana-mana universiti, kalau yang belajar bidang agama, kalau dia kena ambil usul fiqh dia panggil killer subject. Kalau dalam bidang bidang keduniaan ataupun bidang yang katakan engineering, yang berkaitan dengan matematik, fizik, statistik, itu dia panggil killer subject. Tapi dalam pengajian Islam yang paling payah usul fiqh, sebab dia nak keluar kaifiyatul istikhrajil ahkam, nak keluarkan hukum daripada ayat Quran dengan hadis. Dia bukan mudah. Dia ada dia punya adab-adab dia. Dia ada dia punya mekanisme. Macam mana nak keluarkan? Jadi saya tegas. Kalau dekat Mesir tu, Al-Azhar tu, siapa dapat lulus tu, alhamdulillah. Sujud syukur budak-budak ni. Kalau dapat mumtaz tu, selalunya mufti. Antaranya, Datuk Mufti Negeri Selangor. Datuk Dr. Anhar Ope. Tu mufti. Dia mumtaz. Datuk Halim Tawil. Ni mumtaz. Masa dekat Universiti Melaya. Dia anak murid Datuk almarhum Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Orang pakar fiqh Malaysia. Orang usul fiqh. Usul fiqh ni dia unik. Mana-mana pun sama juga. Kau belajar dalam bahasa Melayu pun susah. Belajar bahasa Arab lagi susah. Jadi tuan-tuan perempuan,
Kita keras, tegas. Tapi sebab apa? Sebab nak bagi orang biar faham. Sebab orang bukan Islam sedang kaji ni. Saya tahu sebab saya pentadbir. Nak hantar pemilihan, nak naikkan pangkat Profesor Madya ke, Profesor ke, kita nak hantar bidang. Dia tak boleh hantar calang-calang. Tambah-tambah macam UKM, dia universiti nombor 159. Bawah 200 universiti terbaik dunia. Universiti terbaik dunia ni negara Arab tak ada kecuali satu universiti, King Abdul Aziz dekat Saudi Arabia. Itu satu je. Itu pun dia tak layan sebab universiti paling kaya. Dia tak layan Malaysia ni, tak layan. Nombor satu Oxford. Lain-lain universiti yang pakar dalam bidang ni siapa? Yahudi. Yahudi pakar. Nak hantar, nak dapat Profesor Madya, nak dapat Profesor ni, nak kena hantar dia orang semak kepakaran ni. Orang tu adalah Yahudi. Ni kawan saya. Hantar 10 orang Yahudi. 10 reject. Tak nak. Tak nak. Saya kata carilah orang Islam. Tak ada. Tak ada. Sebab apa kepakaran tu dalam 200 universiti tu yang pegang Yahudi, orang Kristian. Yahudi, Kristian. Dia hafal Quran tapi dia bukannya orang Islam. Dia hafal hadis, dia bukan orang Islam. Dia belajar usul fiqh, dia bukan orang Islam. Tetapi dia adalah mustasyrik. Dalam bahasa English dia panggil orientalis. Very scary tu tuan. Dia orang yang kaji. Tu sebab dia orang tahu apa benda yang menyebabkan orang Islam tak sah semayang. Dia tahu. Apa yang menyebabkan orang Islam tak boleh makan. Dia tahu babi tak boleh makan. Tapi dia reka sesuatu. Dia wujudkan sesuatu. Sekarang ni dia orang berjaya dah. Israel baru ni dia punya Perdana Menteri dah orang kata apa? Dah rasmikan. Dia panggil 3D printing culture meat. Dia merasmikan daging 3D. Daging 3D ni daging culture yang dibuat daripada makmal. Daging ni tak payah ambil tak payah sembelih binatang. Tuan-tuan nak makan daging apa? Orang Melaka suka makan daging batang pinang, kan? Dia type saja dekat komputer, keluar. Type je tuan-tuan perempuan, keluar daging batang pinang 1000 kilo. Sekarang ni diorang berjaya buat daging lembu, kambing, ayam dan ikan. Sekarang ni dah dijual dekat Singapura daging ayam. Daging tu dipanggil culture meat. Ayam yang dibuat daripada sel binatang. Sel je, pakai sel binatang. Dia ambil hidup atau mati, dia dua keadaan je. Boleh ambil. Hidup boleh ambil, mati pun boleh. Kalau mati dalam masa 24 jam. Dia ambil, dia letak dalam makmal, dia kulturkan, jadilah daging tu. Sekarang ni Singapura dah ada. Dan baru ni, syarikat di Singapura itu, dia nak hasilkan pula. Dia nak buat kat mana? Kat Malaysia. Dia nak labur sebanyak 20 juta. Dia nak labur 20 juta. Itu yang kerajaan tengah bincang. Bincang dah dalam muzakarah fatwa. Muzakarah hukum di peringkat kebangsaan. Sekarang ni pergi ke negeri-negeri. Ni pun saya, Datuk Mufti minta saya bentang dengan orang sains. Bagaimana nak buat? Dia adalah yang dibenarkan. Ada yang tak boleh. Dia tak boleh haramkan semua sebab ni teknologi. Sekarang ni dekat Bangkok sedang buat daging babi makmal pula. So lepas ni kita boleh makan ke tidak? Tu buat saya tanya boleh tak makan lepas ni? Itu kena fikirlah. Mufti-mufti kena bincang, ulama-ulama dunia kena bincang. Boleh tak? Dia rasa 99% adalah daging babi. Rasa sebiji babi tapi bukan babi. Wow. Daging. Singapura dah ada. Singapura nak keluar fatwa tahun depan. Mungkin dia akan keluar. Sebab kerajaan tu ambil daripada Israel. Israel dah pecahkan dah. Dah bawa ke US. Israel dah jual lebih dah. Nak bagi tahu tuan-tuan. Semuanya orientali dah gaji dah. So lepas ni tak ada masalah. Dia tahu orang Islam tak boleh minum arak. Haram minum arak. Dia kaji ilmu. Dia kaji. Sekarang ni orang Islam tak boleh minum arak. Jadi kita jangan buat arak. Kita buat perisa arak. 100% rasa arak. Tapi it's not alcoholic. Alcoholic drink. Bukan alkohol. Tuan-tuan. Unik. Dia orang kaji. Kita alpa. Kita orang Islam gaduh
Dia suruh habis ya. Dia mana? Gaduh. Orang Yahudi bersatu untuk reka sesuatu untuk orang Islam kita makan. Tambah pula kalau tu nasib baik kita Malaysia pakai mazhab Syafi'i tuan-tuan. Kita agak tegas. Dia panggil mazhab ihtiyat, berhati-hati. Oh, kalau mazhab Maliki senang, tak payah fikir, mufti tak payah pening. Sebab mazhab Maliki semuanya halal. Tetapi makruh kecuali daging babi saja. Kulit boleh pakai. Sebab dalam Quran sebut daging khinzir. Dia tak sebut kulit, dia tak sebut minyak, dia tak sebut tulang. Oh, lagi senang. Sebab kalau you all pergi ke Morocco, orang Morocco mazhab Maliki. Tengok, dekat hotel 5 bintang, dia buat apa tau? Dia masak siput babi. Bapak siput babi. Yang bestnya, orang kita pergi, dia telan, sedut, sedap dia kata. Siap buat live lagi dekat Instagram dengan Facebook. Bang, memang dekat sana halal. Dekat Malaysia tak boleh. Sebab sibuk babi. Bukan sebab babi. Kan ada pula marah babi. Apa kaitan aku? Tu siput, aku babi. Tak, ini nama je. Nama saintifik dia lain. Babi pun. Itu sebabnya tuan-tuan, semua ilmu. Yahudi, dia pegang ilmu tu. Itu sebabnya dia orang nak sangat kajian-kajian daripada kita. Tuan-tuan tahu, kajian-kajian saya tulis dalam jurnal. Jurnal saya Q1, Q2. Q1, Q2 ni jurnal yang di peringkat antarabangsa dirujuk oleh dunia. Tuan-tuan, yang rujuk, bila saya cek balik rujukan-rujukan tu, orang Yahudi yang semak. Saya buat kajian tu tentang apa tau? Tentang makanan sunnah Nabi menurut perspektif Islam dan sains. Saya kaji tai. Nak tahu makanan Nabi nak okey tak okey, orang sains, orang perubatan, dia akan tengok tai. Kita tengok tai najis kan? Perubatan, tai itu penting. Perasan tak kalau tuan-tuan masuk hospital, dia akan ambil tai? Perasan tak? Tapi bukanlah sekilo keluar sekilo dia ambil. Dia ambil sikit je, dia nak contoh tai. Ada orang kata, Ustaz, kepala tai ke ekor tai? Mana-mana kau ambil pun tak ada masalah. Yang penting tai. Letak dalam bekas dia tu, simpan, tutup. Nanti dia akan bawa masuk mamal. Yang kedua, air kencing. Dia akan tengok air kencing. Daripada tai, kita boleh kenal makanan tu okey tak okey. Allah Rabbi. Saya buat kajian diet Rasulullah dengan beberapa orang profesor daripada perubatan dan juga engineering dan juga makanan. Saya dari Islam. Kita kaji dari tai itu saja, rupanya menunjukkan bahawa makanan Nabi adalah makanan yang penuh dengan serat. Allahumma salli ala Muhammad. Naik dulu ngomong saya tuan. Kita cakap kita sayang Nabi, tapi kita tak tahu macam mana Nabi makan. Kita tahu apa sebab Nabi banyak minum air. Kita tak tahu kenapa Nabi suka makan buah. Kita tak tahu kenapa Nabi suka yang rebus. Allahumma salli ala Muhammad. Kita salah faham dalam bab makanan Nabi. Kata sayang Nabi. Yang makan cara Nabi adalah orang putih. Orang putih dia banyak makan salad. Orang putih dia banyak makan makanan yang Nabi makan. Kita tak perasan. Cuba kaji. Saya pergi ke ni tengok orang putih punya makan. Dia makan semua sayur-sayur. Dia tak makan berat. Jarang kita tengok atas pinggan orang putih kepala kambing. Jarang tuan-tuan. Orang putih saya makan 2-3 kali dah dengan orang putih. Tak ada. Dia makan very simple. Dia makan tu macam kalau kita yang jual roti tu. Subway. Subway tu kan. Itulah makanan dia. Roti yang gelap-gelap sikit. Dia memang makanan untuk perut. Allahumma salli Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Kalau pergi ke Palestin, kita tengok orang Israel makan. Ya Allah, semuanya makanan dia orang adalah makanan yang Nabi makan. Dia orang makan tamar. Dia hentam Nabi, dia kutuk Nabi, tapi dia makan tamar. Sedangkan tamar itu makanan yang Nabi suka, iaitu rutab. Tapi dia orang tak sandarkan kepada Nabi, dia sandarkan kepada Maryam. Tengok, Allahumma salli Muhammad. Tengok, Yahudi tuan-tuan, dia takkan mengaku. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ilmu lah tuan-tuan memainkan peranan. Sebabnya bila bawa maulid Nabi ni, tak ajak anak-anak muda kita biar tahu ilmu. Bila kau tahu Quran, kau boleh tahu sains. Bila kau tahu sains, kau kaitkan dengan Quran. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Guru saya ni Profesor Datuk Dr.
um, apa nama? Rahimah. Dia ni tuan-tuan, Ruzimah. Dia ni pakar stem cell. Stem cell. Dunia bukan Malaysia. Dunia. Malaysia ni dia memang pakar dah lah. Sebut nama Ruzimah orang kenal semua. Dia pencen 60 di dalam sambungan. Profesor ni dia boleh sambung sampai umur 70. 70. Gaji Jusair. Bahkan boleh sampai turus 2 pun boleh sampai. Tapi tuan-tuan, dia berhenti 60 tak nak. Oh, cukup. Saya baru ni minta dia bagi talk dekat fakulti pengajian Islam. Saya kata boleh tak Datuk bagi talk sikit tentang, oh tak nak, saya bagi anak murid saya. Saya tak boleh nak mengajar, tak boleh nak ceramah dah. Saya nak main dengan cucu, lepas tu fokus saya sekarang ni, saya nak habiskan tafsir Al-Quran mengikut perspektif sains. Dia pergi belajar, mana ada tadabbur Quran dia akan pergi. Dia bawa Al-Quran tafsir ni, bawa, dia buka. Ustaz Farid Ravi mengajar, dia dengar. Ustaz Don mengajar, dia dengar. Ustaz Habib dia mengajar. Semua yang berkaitan dengan tafsir dia akan buka. Sebab apa? Dia nak kaitkan apa yang ada dalam tafsir, nak kaitkan dengan ilmu sains dia tu. Patutlah Allah kata apa? Ha ni, tengok. Baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Allah azab orang tu dekat api neraka. Apa tu Allah buat? Tukar kulit setiap saat. Saya nak minta tuan-tuan cuba letak tangan ni. Letak ni, buat ini. Cuba tekan. Picit, cubit. Sakit kan? Sakit kan? Beginilah kau punya sakit tu, bukan sakit macam kita cubit. Dibakar di api neraka. Setiap kali sakit ditukar, sakit tukar. Sebab kulit ini tak boleh ditukar ganti, tuan-tuan dan puan. Allah SWT. Tu Prof Datuk Ruzimah Ustaz. Dia kata, Ustaz, kulit ni kalau kita tukar, satu-satu unit ni ciptaan Allah ni, Allah kata kulit, sebut kulit dalam neraka, sebab kulit ni kita tak boleh nak tukar. Kalau tuan-tuan kata, na'uzubillah lah, kulit ni, kulit muka rosak kan, kena api, na'uzubillah. Nak tukar, nak ganti kulit ni, dia akan ambil daripada tuan-tuan punya juga. Sama ada di bahagian peha, betis, atau punggung. Tuan-tuan duk kutuk punggung, punggung tu ada pedah tuan-tuan, kulit tu. Punggung, tuan-tuan punya. Dia tak boleh ambil tu imam bagi kulit punggung, tak boleh. Lain terus, tak boleh, dia mesti kulit kita juga. Kalau ambil kulit orang, luar nampak cantik, di bawah kena kanser. Dia panggil kanser kulit. Allahu Akbar. Saya tengah terkejut saya tuan-tuan. Itu sebabnya tengok dia nak belajar tu lah. Dia kata saya nak berhenti dah daripada menulis jurnal antarabangsa terlibat dengan sana sini dah. Cukup. Saya nak duduk rumah, saya nak pergi masjid pagi, Zuhur, Asar, pergi kuliah untuk faham Al-Quran. Sebab saya rasa malu. Saya hanya faham tentang sains tetapi saya tak faham tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Tuh, orang bila ada ilmu tuan-tuan dia nak kaji. Yahudi dah kaji dah. Yahudi dia boleh baca bahasa Arab. Dia pergi Mesir semata-mata nak belajar bahasa Arab je tuan-tuan. Dan akhirnya orang yang di akhir zaman ulama-ulama makin tiada. Habislah ulama-ulama mati seorang. Tak ada ulama-ulama yang boleh kita rujuk. Tuan-tuan dan puan. Yang terakhir, wa yulqiyasyuh. Akhir zaman fitnah yang paling berat. Allah uji kita ini dengan sifat kedekut. Apabila harta banyak tetapi nak membayar zakat susah. Itu sebabnya dalam Quran banyak cerita tentang apa? Tentang infak. Maknanya mafhum mukhalafah, lawan kepada apa yang Allah sebut dalam Quran itu, kau kena kaya. Kalau kau tak kaya, kau nak infak macam mana? Itu sebabnya madih agama, jabatan agama sedang usaha macam mana nak dapatkan duit daripada orang-orang kaya ni. Di sebuah negeri sampai masuk khutbah Jumaat, tuan-tuan. Saya tak tahu dah di Melaka macam mana. Sampai masuk khutbah Jumaat, sepatutnya pembayar zakat seramai 1.3 juta orang. Masuk khutbah Jumaat, minta merayu, tuan-tuan, bayarlah zakat. Sebab daripada 1.3 juta yang patut bayar zakat ini, yang bayar hanya 300,000 saja. 1 juta orang tak bayar. Allahu Akbar. Kenapa tak bayar? Bila jumpa, saya akan bayar lepas ni Ustaz. Saya nak guna dulu untuk modal bisnes. Habis.
Ini dipanggil hutang dengan fakir miskin. Kata Imam Syafi'i, apabila kamu berhutang dengan orang fakir miskin, nak jawab depan Allah bukan senang. Hutang. Ni tadi ada orang kaya seorang. Dia nak beli emas gold bar sebanyak 30. Yang 100 gram dia nak beli 30. Saya kata banyaknya beli. Oh, dia kata saya dah ada 70 lah. Nak cukupkan 100 gram. Dia dah ada 70 gold bar. Bermakna dia dah ada, dia satu gold bar tu 100 gram. Bermakna berapa? Dia dah ada 70. Berapa? Dekat 10 kilo. Banyak tu. Saya tanya bayar tak zakat? Dia pun tanya, Ustaz, ni WhatsApp dia pun ada ni. Panas-panas ni WhatsApp dia ni. Ustaz, kena bayar zakat ke Ustaz? Itu yang saya tahu, bayar zakat emas yang kita pakai. Gold bar, dia bukan emas. Habis gold bar tu apa benda? Gold tu apa benda? Semua emas yang dikecilkan jadi ketul. Oh, saya ingatkan kena bayar yang jongkong emas. La ilaha illallah. Tengok dia tak faham langsung. Tadi tolong kira duit zakat dia. Jatuh zakat kalau di Selangor, sebab dia duduk Selangor. Sebab zakat kena bayar ikut negeri. Macam tuan-tuan Melaka, bayar kat Melaka. Jangan duk bayar kat Selangor. Jangan bayar kat wilayah. Jangan bayar kat negeri-negeri lain. Bayar Melaka. Sebab duit zakat ni akan bagi pada orang Melaka. Ini duk sibuk nak bagi negeri orang lain. Nak bagi ke Aceh, nak bagi Palestin. Agak-agak lah bang. Kat negeri Melaka pun ada orang susah. Orang Melaka pun memerlukan duit zakat. Kita kena bantu. Anak-anak Melaka kita yang belajar kalau negara pun kena dapat zakat. Zakat kita lah. Saya kata bayar. Dia kira 1 gram bersamaan dengan 100 gram gold bar ni bersamaan dengan RM700. Dia punya nisab dia. Dia punya zakat dia tu. Nilai dia berapa nilai dia 28,000. Satu tu 28,000. Sekarang lah harga semasa. So dia punya zakat dari kira pakai online tu, lebih kurang 100 gram bersamaan dengan RM700. RM700 kena kalikan dengan 70 gold bar yang dia ada. Keluarlah dia punya angka. Dia tengok-tengok, Allah banyak. Dia beli, nak beli 30 lagi ni. Tak pula dia kata Allah. Nak bayar zakat Allah. Aku kata, puan, beringat. Jangan kedekut dengan bab zakat. Allah boleh tarik anytime bila kau kedekut dengan zakat. Sebab ini doa orang fakir miskin. Terus dia minta nombor telefon orang pusat zakat lembaga zakat Selangor. Dia nak pergi bayar. Saya kata pastikan esok settle. Bank in je, bayar, potong je. Dia kata insyaAllah Ustaz saya akan potong. Dia nak potong. Saya kata, okey baik. Nanti hantar resit, saya nak tengok resit tu. Betul ke tak? Tak boleh. Dia orang ni lagi kaya, lagi kedekut orang ni. Nak beli 30,000, nak beli 30 gold bar ni, dah 28,000. Nak beli 28,100 gram, dia nak beli 30. Berapa banyak tu? Duit dia berapa banyak? Nak akan keluar dari akaun dia. Boleh. Sebab dia kata ada nilai tambah. Bang, zakat ada nilai tambah. Ini akhir zaman ni. Dia panggil wayul qiyasyuk. Kau jadi kedekut. Nak belanja orang, kedekut. Contoh ni, belanja orang makan dalam masjid. Kedekut. Kenapa nak kena belanja orang makan? Kau tak kerja ke? Bukan masalah kerja bang. Yang Nabi kata, at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Bagi orang makan, tak kira kaya miskin, kau belanja orang makan, kau masuk syurga dalam keadaan aman. Orang doakan kamu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu sebabnya jangan kedekut kita ni. Ni yang Nabi sebut, bukan saya sebut. Ni Nabi sebut, akhir zaman fitnah yang saya sebut awal-awal tadi. Nabi kata, fitnah itu turun macam hujan yang lebat, kena basah atap rumah kita. Ni lah. Kedekut. Bila tengok duit naik, kita makin kedekut. Tuan-tuan, percayalah. Semua ini yang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf. Masjid kita perlukan duit. Ni nak bayar elektrik, duit. Ada orang yang duit. Kenapalah tak nak kena bayar duit ni? Jabatan agama tak keluarkan duit ke? Mati agama banyak mati agama nak guna duit. Mati agama bukan nak fikir duit tu. Baru ni saya menyokong fatwa ataupun cadangan kerajaan negeri Sembilan. Jabatan fatwa Negeri Sembilan
dia telah bincangkan boleh mengambil upah atau fee, dia panggil yuran lah, untuk tentu arah kiblat. Yang bukan masjid lah, yang bukan masjid, yang bukan apa nama pejabat-pejabat awam ni. Ni hotel-hotel. Contoh hotel dekat Pahang. Saya sembang dengan Timbalan Mufti Pahang, Datuk Badli Shah Alauddin. Kalau dekat hotel, dekat apa nama tu? Allah Masya Muhammad. Dekat Genting tu kan, dia ada hotel. Tapi ada arah kiblat bawah tu. Tak mau sebut lah. Tuan-tuan tahulah sendiri apa benda kat bawah tu. Bawah tu tempat judi terbesar tu. Tapi hotel ada arah kiblat. Tu hebat tu. Dia semayang bawah main judi contoh. Memang habis lah dia. Semayang dia tu dipersoal oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi orang pergi, saya tahu orang Islam kalau pergi, dia bukan pergi nak main judi. Dia nak bawa anak-anak main apa benda atas tu. Saya tak nak sampai lagi. Dia panggil macam mainan budak-budak lah. Nak pergi tengok tempat tinggi, whatever, pergilah. Tak ada masalah. Cuma kalau ada tempat lain, elok juga. Mungkin mana Melaka satu hari Nabi buat macam tu. Tapi jangan ada tempat judi. Tempat mainan air paling besar di Melaka kan, mengalahkan tempat tu. Kita kena buat macam tu lah, lawan. Tempat tu bukan tempat orang ni, orang bukan Islam. Tak apalah. Datuk Pak kata, setiap bilik berapa ribu bilik tu. Jadi setiap bilik tu, kita charge lah. Takkan free. Dia orang duit ada. Dia charge orang datang ambil hotel. Bayar 500-600 satu malam. Takkan Jabatan Mufti tak boleh nak ambil charge tu. Dengan duit charge tu lah kita bayar pelajar-pelajar latihan amali industri. Tengok kadang-kadang sampai bila nak buat benda tu pun orang berkira. Padahal tak ada berkira pun. Kita pergi hotel bayar mahal tu yang letak kiblat tu. Bagilah. Kita bayar fee tu. Duit tu Jabatan Agama boleh guna lagi tempat lain. Jabatan Mufti boleh guna lagi untuk lain. Sebab anak-anak murid saya daripada UKM, dia orang pergi ke industri ni, dia perlu dibayar. Kena bayar. Sebab budak-budak ni tuan-tuan nak cari duit. Anak-anak kita tuan-tuan tu belakang-belakang yang bawa Grab apa semua. Tu bukan tak ada pelajaran tu. BA, MA bawa Food Panda. Tak ada duit. Cari duit. Jadi sebab macam saya di UKM, setiap tahun saya kena pastikan 800 orang dapat kerja. Itu tugas saya tu. Arahan kerajaan. KPT arah saya wajib untuk dapatkan untuk fakulti saya 700 ke 800 orang. Mesti dapat kerja. Atas 96% ke atas. Kena fikir. Dapat sikit duit pun tak apa dah. Sebab saya fikir anak-anak ni nak hidup. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena ada duit. Bila ada duit, kita boleh infak. Kita boleh memberi, berzakat, bersedekah dan sebagainya. Jadi, jangan ada sifat kedekut. Jangan buat benda-benda yang haram kerana ia akan merugikan kita. Jadi 3 perkara itu adalah merupakan pesanan Nabi Muhammad SAW yang mungkin saya boleh ulang. 3 perkara yang Nabi pesan. Apabila Nabi kata akhir zaman akan ada fitnah yang cukup banyak. Antaranya, umur kita dipendekkan. Dia rasa pendek kerana keberkatan ditarik oleh Allah. Nombor 2, ilmu dan ulama makin berkurangan. Amalan terus tidak ada. Yang ketiga, dilemparkan dalam hati manusia itu sifat kedekut. Sehingga mereka berkira-kira untuk berbuat baik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Tahniah kepada pihak masjid, Datuk dan semua adik jatuhan kuasa yang telah berusaha untuk menghidupkan dan mengimarahkan rumah-rumah Allah ini. Dan saya doakan satu hari nanti insya-Allah kita akan berjaya jadikan Malaysia ini, khususnya negeri Melaka, sebuah negeri yang penuh dengan barakah. Itu kata Ibrahim Adham, nasihat yang terakhir ini, sebagai mengingati apa yang Nabi pesan. Idza aradta an ta'siyallah, wahai manusia, kalau kau rasa nak buat maksiat kepada Allah, fa'sihi fi makanin la yaraka fih. Kau buatlah maksiat, tapi di tempat yang Allah tak nampak engkau. Di mana tuan-tuan? Mana Ustaz? Tempat yang Allah tak nampak kita? Tak ada. Tak ada tempat yang boleh kita buat maksiat. Maka kita pakat-pakatlah saling ingat memperingati. Semoga Allah merahmati kita. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.